Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang pendidikan pada masa kini. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran tuan-puan pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang sehat dan cantik bergaya pada hari ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita. Tajuk forum kita pada hari ini iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) berhasrat untuk melahirkan generasi Malaysia yang seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Falsafah pendidikan yang menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan di Malaysia dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Maka, sistem pendidikan negara sebenarnya sedang mengajakkan diri ke kedudukan terkehadapan dengan mengungkapkan secara jelas prinsip dan nilai asas yang mendasari dan membentuk sistem pendidikan Malaysia daripada peringkat yang paling rendah hingga ke peringkat tertinggi iaitu universiti. FPK telah menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan untuk individu dan negara. Kedua-duanya selaras untuk melahirkan generasi yang seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan barisan panel-panel yang celik akal iaitu Tuan Amirah Farhana binti Tuan Ali, Tuan Amirah binti Muhammad, Nur Sazana binti Rozi, Nur Syahidah binti Saad, Husna Hafizah binti Maknun, Siti Khairunisa binti Khairunizam, Nur Amirah binti Muhammad dan panel terakhir kita ialah Khairul Anam bin Wan Yusri. Usai salam perkenalan daripada semua panel, sidang hadirin yang dikasihi sekalian, saya membuka peluang kepada hadirin sekalian untuk menanyakan soalan kepada ahli panel kita yang pertama dari aspek jasmani, iaitu kepada Cik Syahidah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Meraih binti Mak Juno. Saya ingin bertanyakan satu soalan yang sering berlegar-legar di kotak fikiran saya. Pada pendapat ahli panel, apakah peranan yang sewajarnya dimainkan oleh para guru dalam merealisasikan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan di bumi Malaysia ini menerusi aspek jasmani berserta contohnya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas soalan yang diajukan itu. Sangat menarik ya. Baiklah, secara umumnya, unsur jasmani ini memberikan penekanan kepada kesihatan tubuh badan seseorang, penggunaan bakat dan kemahiran dengan cakap, serta memberi sumbangan kepada kemajuan negara. Pada pandangan saya sendiri, banyak sahaja usaha-usaha warga pendidik bagi merealisasikan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia dalam aspek jasmani ini. Salah satunya adalah menerusi pelaksanaan aktiviti kurikulum di sekolah di mana melaluinya para guru dapat membantu mengembangkan lagi potensi para pelajar secara keseluruhan dan bersepadu. Sebagai contoh, melalui aktiviti kurikulum, para pelajar didorong untuk kekal aktif dalam aktiviti rumah sukan mereka yang mana mengharuskan mereka untuk menyertai aktiviti seperti bola tampar, bola sepak dan sebagainya. Kesannya, para pelajar itu dapat menyedari tentang pentingnya kesihatan fizikal mereka serta dapat mengembangkan bakat dan kemahiran manipulatif, sosial serta teknikal dan akhirnya pelajar itu sendiri dapat menggunakan kemahiran kecerdasan fizikal itu untuk manfaat masyarakat. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada moderator. Hadirin sekalian, demikian tadi penjelasan dari Cik Syahidah tentang usaha para guru untuk merealisasikan kerana tidak dapat memberi sumbangan dan manfaat dari masyarakat dan negara. Sekiranya masih ada pertanyaan lagi dari kalangan hadirin sekalian, saya akan memberikan soalan tersebut kepada Encik Anam untuk menjawab. Seperti yang kita sedia maklum, KPM memainkan peranan yang sangat besar bagi merealisasikan FPK kerana KPM mempunyai strateginya yang tersendiri. Jadi, bolehkah anda terangkan sedikit strategi yang telah digunakan oleh KPM tersebut? Baiklah, terima kasih atas soalan yang diajukan tersebut. Jadi, secara amnya terdapat 3 strategi utama yang telah dijalankan oleh KPM, iaitu pembangunan insan, pembangunan sumber manusia, serta penyelidikan dan pembangunan. Jadi, saya akan menerangkan mengenai pembangunan insan. KPM telah menekankan perkembangan potensi diri pelajar, terutama sekali dalam aspek kurikulum kerana ianya kurang diberi perhatian. Ini kerana seperti mana yang kita lihat sekarang, kebanyakan pelajar tidak begitu aktif dalam pelibatan diri dari aspek jasmani kerana mereka tidak terdedah tentang kebaikannya. Oleh itu, KPM perlu sentiasa peka dengan perkembangan pembelajaran mereka, iaitu dengan sentiasa mengikut perkembangan aktiviti yang boleh dilakukan oleh pelajar sesuai mengikut situasi semasa.
Selain itu, KPM juga perlu memberi bantuan pembangunan infrastruktur dan juga prasarana sekolah dari segi kewangan. Ini kerana dengan bantuan yang diberikan itu, ianya mampu untuk membantu pelajar menjalani aktiviti pembelajaran dengan lebih optimal tanpa gangguan. Saya setuju dengan jawapan yang diberikan oleh ahli panel, Encik Anam kita. Memang tidak dapat disangkal lagi bahawa KPM memainkan peranan penting untuk membantu para pelajar mencapai kecemerlangan diri. Seterusnya, kita beralih kepada aspek emosi. Sekiranya ada kalangan hadirin sekalian untuk bertanyakan soalan, sila ajukan soalan tersebut kepada ahli panel kita, Cik Khairunisa. Ingin bertanyakan soalan ini kepada panel Siti Khairunisa dan soalan saya adalah, pada pandangan anda, sejauh manakah kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan ini dapat melahirkan generasi Malaysia yang seimbang dari sudut emosi? Baiklah, terima kasih atas soalan yang diajukan. Tajuk Arifin Nordin menyatakan bahawa bangsa yang kuat serta mulia tidak hanya bergantung kepada kekuatan fizikal yang bercorak kebendaan dan teknologi. Berdasarkan pernyataan tersebut, kita dapat difahami bahawa kekuatan dalaman seseorang merupakan kayu ukur bagi menentukan tahap kejayaan seseorang. Oleh kerana itu, falsafah pendidikan kebangsaan menekankan pembangunan emosi secara seimbang dengan menentukan nilai-nilai elemen yang merentasi kurikulum. Falsafah pendidikan kebangsaan ini boleh diterapkan dengan lebih teliti dan lebih terperinci melalui analisis yang merujuk kepada beberapa elemen yang penting. Antara elemen yang penting yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan dari unsur emosi ialah mempunyai emosi yang matang dan stabil, memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang, mempunyai sifat kecintaan dan berpaduan, serta mampu mengawal emosi dan nafsu dan juga tidak sombong atau hipokrit. Jadi bagi saya, dengan memupukkan elemen ini pada seseorang individu, falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia ini akan lebih kukuh. Perkembangan pada unsur emosi memberi tumpuan kepada perasaan jiwa yang sihat dan kuat, iaitu memperoleh perasaan tenaga dan tingkah laku yang terkawal. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya harap jawapan saya menjawab soalan yang diajukan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Cik Khairunisa di atas penjelasan yang panjang lebar tentang elemen penting FPK untuk melahirkan generasi yang seimbang dari segi emosi. Saya membuka soalan dari aspek emosi untuk hadirin bertanya kepada ahli panel kita. Saya Husna Hafizah ingin bertanyakan soalan kepada Cik Nia Amni. Implikasi dalam falsafah pendidikan kebangsaan untuk meningkatkan kecerdasan emosi dalam mencapai kejayaan. Dengan memiliki kemampuan dalam mengawal emosi, individu akan mampu mengawal keadaan dirinya secara positif dengan memotivasikan dirinya sendiri di samping menganalisis kelemahan dirinya. Bagaimanakah cara seorang guru menangani masalah emosi yang dihadapi oleh pelajar tersebut? Saya tertarik dengan soalan dari saudari Husna. Bolehkah sekiranya saya ingin mendengar jawapan tersebut dari ahli panel kita, Cik Nia Auni? Sebenarnya, terdapat berbagai cara yang guru boleh gunakan bagi menangani masalah emosi yang dihadapi oleh pelajar. Antaranya bertemu dan berbincang dengan beberapa pelajar tersebut untuk mengatasi apakah punca yang menyebabkan emosi pelajar tersebut terganggu. Setelah puncanya telah dikenalpasti oleh guru, maka guru itu boleh mencari jalan penyelesaian yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Misalnya, guru boleh memberikan perhatian lebih kepada pelajar yang bermasalah tersebut dan cuba meningkatkan self-esteem pelajar yang tak yakin dengan keupayaan dirinya sendiri itu. Terima kasih Cik Nia Auni kerana telah menjawab soalan tersebut dengan sangat bijaksana. Setiap pelajar mempunyai emosi yang berbeza. Oleh itu, guru dan ibu bapa perlu bekerjasama untuk memastikan emosi pelajar berada dalam keadaan yang baik. Disebabkan jam terus berdetik laju, mungkin sedang mencemburi kita. Maka saya ingin membuka soalan kepada hadirin untuk bertanya tentang aspek ketiga iaitu rohani. Assalamualaikum, saya Nur Fitriah binti Abdul Ghani. Saya ingin tujukan soalan ini kepada panel Nur Amirah. Adakah aspek rohani menjadi satu keperluan dalam falsafah pendidikan bagi melahirkan generasi yang berilmu? Terutama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Fitriah. Okey, yang sangat penting sebab aspek rohani ini adalah untuk memupuk dan membina disiplin diri serta membentuk akhlak mulia pelajar tersebut. Okey, bagi sedia maklum, falsafah pendidikan kebangsaan sangat menitik beratkan pembangunan rohani yang mantap dengan menerapkan nilai-nilai murni dalam melintasi arus pendidikan. Okey, prinsip kepercayaan adalah pegangan utama oleh falsafah pendidikan kebangsaan sebagai tonggak untuk mengukuhkan ilmu yang akan menghubungkan kemantapan rohani bagi seseorang individu. Okey, jom kita lihat menurut epistemologi iaitu teori ilmu mengikut aliran empirisisme
di mana deria manusia seperti pendengaran, penglihatan dan perasaan inilah akan membentuk sebuah individu yang mempunyai jati dirinya penuh dengan peradaban, nilai murni dan berakhlak. Sebagai contohnya, awal permulaan semasa proses perkembangan manusia, seseorang individu akan dididik dari watak perwatakan ibu bapanya melalui apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Semua perkara yang ada di seperkitarannya akan menjadi satu inspirasi kepada mereka bagi membentuk rohani yang baik. Okey, saya akan serahkan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Penjelasan yang sangat panjang dari Cik Amirah ini menunjukkan bahawa aspek rohani juga amat penting dalam FPK untuk mendidik para pelajar. Saya buka soalan kedua untuk hadirin sekalian, sekiranya masih ada lagi yang tidak jelas tentang betapa pentingnya FPK dari segi rohani. Nama saya Nurma Afira. Izinkan saya mengajukan soalan kepada panel 6 iaitu saudari Amira Azri. Mohon memberi penjelasan tentang strategi untuk melahirkan generasi yang seimbang dari sudut rohani mengikut falsafah pendidikan kebangsaan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Norma atas pertanyaan tersebut. Pada pendapat saya, kita boleh menggabungkan aspek epistemologi atau teori ilmu dengan teori nilai untuk menjadikan unsur rohani sebagai asas utama dalam kurikulum pendidikan kebangsaan, di mana tenaga pengajar boleh menerapkan nilai-nilai rohani melalui mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Selain itu juga, pihak sekolah boleh mengadakan program kerohanian yang memfokuskan kepada aktiviti-aktiviti keagamaan yang mampu membina jati diri yang mantap dalam kalangan pelajar. Oleh yang demikian, ini akan memudahkan pembentukan akhlak yang mulia dalam kalangan pelajar sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian, terima kasih daripada saya. Saya serahkan kepada moderator. Saya setuju dengan penjelasan dari Cik Amirah Azli kerana epistemologi adalah cabang falsafah yang dapat mengkaji ilmu pengetahuan. Kita teruskan forum kita kepada aspek yang terakhir iaitu aspek intelektual. Para hadirin yang dihormati sekalian, sekiranya ada pertanyaan, sila kemukakan soalan tersebut kerana saya lihat ahli panel, Cik Ana tidak sabar untuk menjawabnya. Okey, saya ingin mengajukan satu soalan kepada panel saudari Syakina Rozi. Soalan saya berbunyi, bagaimanakah cara untuk mengaplikasikan teori ilmu bagi melahirkan generasi yang berintelektual pada masa akan datang? Okey, baik. Terima kasih kepada saudari Asha atas soalan yang diajukan. Okey, bagaimana kita mengaplikasikan teori ilmu kepada generasi adalah dengan yang utama adalah pendidik itu sendiri. Pendidik itu mainkan peranan utama dalam bagaimana untuk aplikasikan teori ilmu. Pendidik itu sendiri perlu mengumpulkan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada pelajarnya dengan menggunakan ilmu yang sebetul-betulnya ilmu. Ilmu yang sebetul ilmu mengikut teori ilmu dari sudut epistemologi adalah ada tiga elemen. Yang pertama, kepercayaan. Ilmu yang diberikan itu sudah kita percaya dengan konsep itu. Yang kedua adalah benar. Ilmu itu adalah benar, relevan dan mungkin sesuatu keadaan. Yang ketiga adalah benar. Ilmu itu memberi justifikasi kenapa ia dikatakan sebagai ilmu dan bukannya ringkaan semata. Okay, hasil daripada pengukuhan teori ilmu ni dalam ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada pelajar, kita boleh hasilkan seorang individu ataupun seseorang pelajar yang mana mempunyai satu pemikiran yang selaras dengan aliran rasionalisme daripada sudut epistemologi juga, dan mana rasionalisme mengatakan bahawa ini adalah satu pemikiran dan sahih dan logik dan bukan hanya menggunakan diri semata-mata. Ini menggunakan satu cara lah pendidik boleh gunakan untuk hasil generasi yang intelektual. Maksudnya satu pemikiran yang bukan sahaja ilmu pengetahuan yang biasa, tetapi ilmu pengetahuan yang mana boleh digunakan masa akan datang. Maksudnya ilmu yang betul-betul ilmu. Boleh dijadikan seorang yang berfikiran terbuka, rasional dan seorang yang produktif untuk masa akan datang. Terima kasih soalan tersebut. Terima kasih Cik Ana kerana telah memberikan jawapan yang ringkas dan padat. Saya buka kembali soalan kepada para hadirin sekalian untuk bertanyakan kepada panel terakhir kita dari aspek intelektual. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahira. Okey, apakah peranan yang digunakan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan kecemerlangan pelajar dari aspek intelektual? Waalaikumsalam, Cik Syahira. Okey, baiklah. Seperti yang kita ketahui, di Malaysia terdapat ramai pelajar yang mengalami masalah pembelajaran dan pihak sekolah haruslah mengambil tindakan yang baik untuk meningkatkan kecemerlangan dalam kalangan pelajar. Oleh itu, pihak sekolah haruslah menekankan kemahiran 3M, membaca, menulis dan mengira dalam kalangan pelajar. Selain itu, pihak sekolah, terutamanya guru, haruslah memainkan peranan untuk mengajar pelajar mengenai mengadakan permainan berkaitan pengetahuan dari segi memberi soalan berkaitan dengan kemahiran berfikir aras tinggi dan permainan berfikir serta ilmu fikiran luar kotak untuk melahirkan pelajar yang mampu berfikir dengan lebih jauh. Terima kasih
kepada Cik Farhana kerana telah menjawab soalan tersebut dengan sangat tepat dan efektif. Jelaslah bahawa kemahiran 3M amat membantu pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran agar mereka dapat setanding dengan pelajar seusia mereka. Sekiranya masih ada pertanyaan, para hadirin boleh mengajukan soalan berikutnya. Saya Muhammad Ismail. Saya nak bertanya soalan ini untuk terbuka. Okey, soalan saya, dari pandangan semua, pada 4 September 2016, Tengku Ismail Idris iaitu Tengku Mahkota Johor telah menyatakan bahawa Tengku akan mengubah sektor pendidikan di negeri Johor. Tengku menyatakan bahawa hanya satu sekolah sahaja untuk semua kaum dan semua sekolah jenis kebangsaan di Johor dimasukkan untuk menyatu padukan masyarakat berbilang kaum. Adakah itu wajar dilakukan pada setiap negeri ataupun tidak? Terima kasih. Menjawab soalan daripada Encik, saya rasa saya setuju dengan pendapat TMJ kerana dengan cara ini setiap kaum di Malaysia dapat bersatu dari sejak kecil lagi. Dengan cara ini juga ia dapat memberi keamanan kepada negara daripada rusuhan kaum. Itu sahaja jawapan daripada saya. Sekiranya masih ada pertanyaan di dalam fikiran hadirin sekalian, sila ajukannya. Saya masih ada soalan untuk ditanyakan. Salah satu daripada matlamat falsafah pendidikan adalah menghasilkan rakyat yang progresif, mahir, sekejap. Jadi pada pandangan Encik, apakah tujuan matlamat ini untuk dicapai serta impaknya kepada negara? Terima kasih. Izinkan saya menjawab soalan tersebut. Tujuan matlamat ini dicapai adalah untuk berupaya melaksanakan tugas secara progresif dan sempurna. Rakyat yang mahir dan progresif ini penting dan mampu membantu menaikkan taraf ekonomi negara. Contohnya, idea-idea yang bernas mereka boleh digunakan untuk mencipta sesuatu yang mampu dikomersialkan ke persada antarabangsa. Itu sahaja jawapan yang daripada saya disebabkan masa telah mencemburi kita. Maka soalan tersebut adalah soalan yang terakhir kita pada malam ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan tentang falsafah pendidikan kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan generasi Malaysia yang seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelek. Terima kasih juga diucapkan kepada para hadirin yang sudi datang ke majlis forum ini. Diharapkan setiap jawapan yang diberikan oleh ahli panel dapat mengukai segala persoalan yang bermain di minda para hadirin yang dikasihi sekalian. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon untuk mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon untuk mengundur diri. Sekian, terima kasih.